Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini paling mengejutkan kita berkaitan dengan SRC Internasional, kes yang telah menyebabkan Najib Tun Razak dipenjarakan di penjara Kajang. Hari ini sekali lagi pendedahan baharu yang memang kita tak pernah sangka bakal didedahkan oleh bekas pengarah sendiri. Apabila beliau kata banyak unsur jenayah dalam pengurusan SRC. Itu pengakuan sendiri yang dibuat oleh bekas pengarah. Kalau dah bekas pengarah yang menyatakannya, nak nafikan macam mana lagi? Apalagi yang boleh dinafikan? Subuh Muhammad Nak Yasin berkata, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Nik Faisal Arif Kamil juga berbohong berhubung penghantaran balik dana SRC dari luar negara. Seorang bekas pengarah SRC Internasional Sendan Berhad mengakui di Mahkamah Tinggi bahawa terdapat banyak unsur jenayah dan pemalsuan berlaku dalam pengurusan syarikat pelaburan strategik itu. Malah, Subuh Mat Yasin, 73 tahun yang membuat pengakuan itu berkata, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Nik Faisal Arif Kamil yang kini menjadi buruan pihak berkuasa berbohong kepada lembaga pengarah berhubung penghantaran balik dana SRC dari luar negara. Oh, adakah ini bermaksud dana yang dikatakan dari luar negara itu sebenarnya tidak dihantar semula? Jadi dana itu dihantar ke mana? Kemana dana-dana itu? Itu persoalan yang harus kita pertimbangkan. Beliau juga berkata, ketika disoal oleh Peguam Najib Razak, iaitu Safi Abdullah, sebagai responden pihak ketiga dalam saman sivil bernilai 1.18 US dollar bilion SRC terhadap bekas Perdana Menteri dan Nik Faisal. Dalam soalan Safi, beliau mengatakan, saya membuktikan kepada anda dan anda bersetuju bahawa terdapat banyak pemalsuan yang berlaku dalam pengurusan. Subuh menjawab, ya benar. Safi bertanya lagi dalam sesi soal jawab, adakah anda bersetuju dengan saya bahawa Nik Faisal tidak menghantar balik dana walaupun berjanji kepada lembaga? Subuh menjawab, iya. Di soal lanjut oleh peguam sama ada terdapat penyangak dalam pengurusan yang menjalankan rancangan SRC. Saksi itu juga menjawab dengan ya. Di bawah pengurusan baharu, SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021, mendakwa Najib melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa, secara peribadi mendapat manfaat daripada dana syarikat dan menyalahgunakan dana tersebut. Ia juga memohon pengisytiharan mahkamah yang menganggap Najib bertanggungjawab ke atas kerugian syarikat akibat pelanggaran tugas dan amanahnya, dan untuk Najib membayar balik kerugian 42 juta yang ditanggung syarikat itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung esok. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang luar biasa. Apabila bekas pengarah SRC sendiri kata dia mengakui banyak unsur jenayah dalam pengurusan SRC. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Khairuddin. Siapa tak kenal Khairuddin Abu Hassan, penyokong tegar Tun Mahathir Mohamad. Akhirnya kita dikejutkan apabila SPRM mengambil keterangan beliau hari ini. Khairuddin dilaporkan akan diambil keterangan SPRM. Apa kesnya ini sampai Khairuddin diambil keterangan oleh SPRM? Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional MN, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan akan memberi kenyataan kepada SPRM hari ini. Ia ekoran laporannya berhubung salah laku membabitkan bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Keterangan suami kepada pelakon Datuk Seri Umi Aida itu dilapor
akan diambil di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada jam 12 tengah hari. Untuk tujuan ini, saya sudah mengesahkan untuk hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya, katanya. Saya juga sudah membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM Ahad lalu, iaitu 23 Jun, serta dirakamkan kenyataan oleh pegawai penyiasat PDRM pada hari yang sama, katanya menerusi kenyataan. Khairuddin berkata salah laku bekas pegawai negara itu tidak boleh dipandang remeh kerana beliau menyalahgunakan kuasa pada waktu itu untuk bersubhat dan seterusnya. Cuba menutup kes skandal 1MDB, katanya lagi. Penyokong kuat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu berkata, disebabkan skandal itu, kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung bebanan hutang berjumlah 35 bilion ringgit. Sekali lagi, saya beriltizam untuk memerangi salah laku dan jenayah kolar putih yang dilakukan oleh Tan Sri Apandi Ali secara habis-habisan, katanya. Pada hemat saya, pribadi saya, Tan Sri Apandi Ali harus didakwa kerana menyalahgunakan kuasa dan tidak berkhidmat secara profesional serta amanah ketika beliau menjawat jawatan peguam negara, kata Khairuddin. Tambah mantan ahli UMNO dan Bersatu itu lagi, sikap serta perbuatan Apandi itu amat merugikan dan membebankan bangsa serta negara. Saudara, ada netizen kata, kenapa tiba-tiba Khairuddin ungkit hal yang lama? Adakah dah kehabisan modal sehingga nak ungkit hal-hal yang lama, kata mereka. Walau bagaimanapun, ada juga netizen kata, baguslah, ungkit dan korek lagi kes-kes lama supaya lebih banyak pencerahan, lebih banyak penjelasan yang lebih jelas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Zitra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini kerusi 6 ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Ada yang kata, netizen kata, tak perlulah dikosongkan. Kata netizen, tak payahlah dikosongkan, merugikan saja. Jangan buat pilihan raya lagi, kata mereka, kerana uang pilihan raya itu boleh digunakan untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Kalau nak buat pilihan raya lagi, kami dah muak, kata netizen. Kami dah nak muntah, kata netizen. Jadi, ini keputusan terkini berkait kerusi 6 ahli parlimen Bersatu yang kekal di Blok Pembangkang. Hari ini, akhirnya, kerusi 6 ahli parlimen Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim kekal di Blok Pembangkang. Makna kata, mereka tidak pun lompat parti. Mereka tidak wajar dipecat. Mereka tidak wajar dikenakan tindakan melanggar akta anti lompat parti kerana mereka tidak lompat parti. Mereka hanya menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Tapi selepas mereka dipecat, makna kata kini mereka ialah ahli parlimen yang boleh dikatakan bebas. Kedudukan 6 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dilucutkan keahliannya minggu lalu masih kekal di Blok Pembangkang. Sidang Dewan Rakyat pada Isnin menyaksikan kerusi mereka masih dikekalkan di bahagian belakang Blok E sejak pertukaran dan perubahan tempat duduk ahli parlimen Dewan Rakyat dikemas kini Parlimen Mac lalu. Mereka ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Zahari Kecik, Datuk Iskandar Zulkarnain dan juga Datuk Dr. Zulkafli Hanapi. Sebelum ini Bersatu yang diwakili Ketua Whip Datuk Seri Dr. Ronald Kendi mengemukakan notis kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul meminta supaya 6 kerusi parlimen di sandang wakil rakyatnya dikosongkan. Notis berkenaan dikemuka susulan keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan Datuk Muhammad Amarnik Abdullah pada 19 Jun lalu yang mengisytiharkan kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri kosong di luar jangka. Sementara itu, Suhaili ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan menjelaskan kedudukan mereka masih kekal di Blok Pembangkang sehingga ada keputusan yang diumumkan kelak, katanya. Selain Speaker, Johari tidak buat apa-apa keputusan.
Selagi Speaker Johari tidak buat apa-apa keputusan, kami masih di blok pembangkang, katanya secara ringkas melalui WhatsApp. Turut berada di bahagian sama dengan 6 ahli parlimen ialah ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini kita lagi terkejut dengan rasuah 1.6 bilion. CEO Syarikat Konsesi Lebuh Raya Antara ditahan SPRM. Wow, ini rasuah yang hampir menandingi kes Najib Tun Razak. Najib melibatkan bilion juga. Yang ini melibatkan bilion juga. Apa ceritanya? Siapa orang yang terlibat? Siapa VVIP yang terlibat yang ditahan oleh SPRM ini? Kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM atas kecekapan dan kerja mereka yang luar biasa sekarang ini. SPRM menahan 8 individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif CEO Syarikat Konsesi Lebuh Raya bergelar Datuk yang disyaki terlibat rasuah bernilai lebih 1.6 bilion ringgit Malaysia. Sumber berkata, kesemua suspek yang terdiri daripada 7 lelaki dan seorang wanita berusia sekitar 40-an hingga 50-an ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya semalam. 3 daripada suspek yang berkhidmat di Syarikat Konsesi Lebuh Raya disyaki meminta dan menerima rasuah bernilai lebih 1 bilion ringgit daripada 5 pemilik syarikat sebagai balasan mendapatkan kontrak mengambil alih kerja pembinaan yang sebelum ini dijalankan sebuah syarikat lain. Selain itu, mereka juga dipercayai telah meminta dan menerima rasuah membabitkan pembinaan satu seksyen projek Lebuh Raya lain di Lembah Kelang yang bernilai lebih kurang 670 juta ringgit Malaysia. Keseluruhan nilai kedua-dua projek ialah 11 bilion katanya. Menurut sumber, CEO itu bersama 2 pengurusan tertinggi syarikat berkenan direman selama 4 hari sehingga 28 Jun. Manakala 5 pemilik syarikat pula direman selama 3 hari sehingga 27 Jun ini mengikut permohonan SPRM. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya mengesahkan tangkapan terhadap kesemua suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Wow, inilah kehebatan SPRM sekarang yang paling ditakuti oleh musuh-musuh SPRM. Walaupun ada yang kata, ada ahli politik yang kata daripada pembangkang, kata dia tak percaya lagi dengan SPRM, yaitu Wan Saiful Wanjan dalam penegasannya kemarin. Beliau kata dia tidak percaya lagi dengan SPRM, dia tidak percaya dengan integriti SPRM, tapi SPRM masih lagi satu badan penyiasat yang paling kukuh sekarang ini. Awas-awas Anda, mana tahu tiba-tiba Anda didatangi oleh SPRM. Jangan makan rasuah, jangan ambil rasuah. Memanglah kalau dah terlibat, kalau dah dikena, kalau dah disiasat, Anda pasti akan mengeluh. Jadi dengan adanya perbuatan yang menerima rasuah 1.6 bilion yang didakwa menerima rasuah ini, patut dan ngamlah, sesuailah SPRM membuat siasatan habis-habisan. Bayangkan, wang ini boleh buat apa? 1.6 bilion itu sepatutnya untuk pembangunan konsesi atau lebuh raya itu. Tapi kalau sudah disakau duit itu, kuranglah quality projectnya. Ini mesti dihapuskan. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling menarik. Habis lawan Saiful, kata netizen, merujuk kepada laporan di Malaysia kini yang menulis ada transaksi kemasukan 78,800 dari Wan Saiful dan Associate. Itu pendedahan saksi. Wah, jom kita lihat apa jadi dengan Wan Saiful. Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini diberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah
RM78.800 daripada Wan Saiful and Associates Sdn Bhd ke akaun sebuah syarikat automobil 2 tahun lepas. Pengurus perkhidmatan perbankan Low Meng Tuan, 44 tahun yang berkhidmat di Public Bank Berhad, Jalan Sultan Sulaiman, turut mengesahkan transaksi kemasukan wang berkenan ke dalam akaun Public Bank atas nama Tagami Auto Enterprise Sdn Bhd dibuat melalui pindaan wang pada 12 Ogos tahun 2022. Low yang sebelum ini bertugas di Public Bank Berhad, Cawangan Sungai Chua berkata, akaun itu telah dibuka atas nama Tagami Auto Enterprise di Bank Cawangan Sungai Chua pada 7 Januari 2008. Berdasarkan spesimen tanda tangan bagi akaun ini, terdapat 2 penanda tangan yang dibenarkan untuk akaun itu, iaitu Yet Kam Loy dan Tin Po Shin. Dan akaun ini hanya memerlukan 1 daripada 2 penanda tangan. Katanya ketika membacakan pernyataan saksi pada perbicaraan kes bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan membabitkan 18 pertuduhan pengubahan wang haram dan 2 pertuduhan rasuah berhubung projek Jana Wibawa. Sebelum ini Wan Saiful sebagai pengarah syarikat W Advisory Group Sdn Bhd didakwa memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM78.800 daripada akaun CIMB Bank Berhad milik syarikat itu ke akaun Public Bank Berhad milik syarikat Tagami Auto Enterprise Sdn Bhd sebagai bayaran bagi pembelian sebuah kereta jenis Ford Ranger. Sementara itu, di soal peguam Chetan Jetwani yang mewakili Wan Saiful sama ada saksi tahu transaksi bertarikh 12 Ogos 2022 dirujuk sebagai transaksi yang mencurigakan. Low menjawab, saya tidak tahu. Kepada soalan timbalan pendakwa raya Rashida Murni Azmi sama ada sehingga ke hari ini saksi tidak mengetahui transaksi pada 12 Ogos telah dilaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan. Low berkata, pada waktu itu saya tidak tahu sama ada transaksi itu adalah mencurigakan, sehingga saya menerima email daripada pejabat atasan yang menyatakan dokumen berhubung transaksi tersebut perlu diberikan kepada SPRM. Selepas pegawai penyiasat temu bual saya, baru saya tahu. Terdahulu, saksi pendakwaan ke-8 Muhammad Norazman Mad Salim memberitahu mahkamah bahawa wang berjumlah RM36,550 dipindahkan daripada WSA Advisory Group ke akaun Bank Pertubuhan Penggerak Mufakat Bagan Seberang Perai Utara. Muhammad Nur Azman, 44 tahun yang merupakan penolong pengurus bank di Bank Rakyat Cawangan Seberang Jaya Pulau Pinang berkata, wang tersebut dipindahkan secara dalam talian pada 10 Oktober 2022. Merujuk kepada penyata akaun Bank Rakyat atas nama Pertubuhan Penggerak Mufakat Bagan Seberang Perai, terdapat transaksi kredit kemasukan ke dalam akaun ini melalui pindaan duit now berjumlah RM36,550 pada 10 Oktober 2022, kata saksi itu. Wan Saiful juga berdepan satu pertuduhan memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM36,550 dari akaun CIMB Bank milik syarikat WSA Advisory Group ke akaun Bank Rakyat milik Pertubuhan Penggerak Mufakat Bagan Seberang Perai Utara. Kepada soalan peguam Amir Hamzah Arsyad, Muhammad Nur Azman bersetuju bahawa beliau tidak ditanya oleh pegawai penyiasat SPRM sama ada terdapat transaksi mencurigakan bagi akaun Pertubuhan Penggerak Mufakat Bagan Seberang Perai Utara. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan semula oleh TPR Rashida, saksi menjelaskan bahawa transaksi wang berjumlah RM36,550 dilakukan pada tahun 2022 dan penolong pengurus bank ketika itu adalah individu lain. Pada masa itu, penolong pengurus bank ialah Encik Roslan dan beliau merupakan individu yang akan membuat laporan jika ada transaksi mencurigakan. Saya tidak pasti untuk transaksi ini telah dilaporkan atau tidak, kata beliau.
Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis dan Berhad mendapatkan projek Central Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 232 juta ringgit. Beliau juga didakwa menerima wang tunai 6,962,694 ringgit dan 54 melalui akaun CMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis dan Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan SST bagi projek terbabit. Ahli Parlimentasi Gelugur itu didakwa melakukan kedua-dua kesalahan di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 2022 dan di CMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku antara 8 Julai hingga 30 September tahun 2022. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 5.59 juta dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya bagi membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia selain memindahkan wang itu ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Krangcraft dan Berhad. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad Bukit Tunku di sini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Beberapa komen daripada netizen dari Popel Mouse kata, budak baru knock up jadi menteri, ahli parlimen kerajaan dapat tiket nak jadi kaya. Otak Center kata, Wan Saiful dah hampir ke tenggak rumah rehat bosku. Mujahid pula kata, nampaknya tak lama lagi Najib akan dapat teman lah. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang isu ini? Adakah benar Wan Saiful akan menemani Najib di penjara? Menurut beberapa komen daripada netizen ini, kata mereka, Wan Saiful hampir ke tangga rumah rehat bosku. Nampaknya tak lama lagi Najib akan dapat teman lah, kata mereka. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya sah. Dewan Rakyat meluluskan usul heret Wan Saiful ke jawatan kuasa khas Parlimen. Usul untuk mengheret ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wanjan kepada jawatan kuasa khas dan kebebasan Parlimen diluluskan dengan undi majoriti di Dewan Rakyat hari ini. Ia berikutan dakwaan Wan Saiful ketika sidang Dewan Rakyat 21 Mac lalu bahawa beliau ditawarkan oleh seseorang untuk membatalkan pertuduhan yang dihadapinya jika menyokong Perdana Menteri. Ada netizen kata, adakah dengan rujuk ataupun dengan berjayanya Wan Saiful diheret ke muka pengadilan ini, adakah beliau bakal akan dihukum? Apakah hukumnya? Dan ada yang kata bertanya, adakah Wan Saiful akan digugurkan daripada kerusi Parlimen? Adakah itu hukumannya? Dan ada juga yang tanya, mungkinkah Wan Saiful akan digantung daripada ke Parlimen? Itu pun soalan netizen juga. Siapa yang ada maklumat, tahu tentang perkara itu, tolong kongsikan dalam ruangan komen supaya kita tahu, kita dapat kongsi dengan rakan-rakan yang lain apa hukuman yang bakal dihadapi oleh Wan Saiful Wanjan. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Ulan Said ketika membentang usul itu berkata, kenyataan Wan Saiful secara tersirat mendakwa ada individu dalam kerajaan boleh memanipulasi untuk membatal atau menggugur pertuduhan kes mahkamah terhadap dirinya. Selepas usul dibentang dan dibahas, semua ahli Parlimen Pembangkang bangun meninggalkan Dewan ketika undian suara dilakukan. Yang ini pun kata netizen, inikah level Pembangkang ketika ini? Mereka kata Pembangkang sekarang cap ayam. Kenapa mereka katakan seperti itu? Sebabnya kerana selepas usul dibentang dan dibahas, ahli Parlimen Pembangkang bangun meninggalkan Dewan ketika undian suara dilakukan. Tak berani lihat keadaan mereka kalah, mereka pun meninggalkan Dewan. Begitulah level Pembangkang sekarang, kata netizen. Mereka kata cap ayam.
Berdasarkan usul yang dibaca azalitna, jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen akan membuat penentuan sama ada kenyataan tersebut mengelirukan Dewan serta merosakkan kepentingan pihak-pihak yang berbicara dalam kes terbabit. Sementara itu, Wan Saiful dalam sidang media di lobi parlimen berkata, beliau tidak akan membuat laporan kepada SPRM kerana tidak percaya kepada integriti agensi berkenan. Yang ini pun orang tanya juga, Wan Saiful sekarang nak percaya kepada siapa? Kalau tak percaya lagi dengan SPRM, percaya kepada siapa? Itu yang nak dipersoalkan. Kalau kamu jadi kerajaan, kamu percaya SPRM. Tapi kalau orang yang jadi kerajaan, anda tak percaya SPRM. Tapi kalau orang yang kena siasat oleh SPRM, anda percaya SPRM. Tapi kalau diri sendiri disiasat SPRM, anda tak percaya SPRM. Itu dia. Itulah dia. Coba bayangkan kalau saya pergi SPRM, kata Wan Saiful, agak-agak siapa yang kena tahan? Memanglah yang kena tahan tu orang yang disiasat. Saya terus terang, saya sebut saya tiada kepercayaan kepada institusi SPRM, kata Wan Saiful lagi. Itulah sekarang ni dia nak lapor siapa pun tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Anwar gurau sedia rombak kabinet untuk selamatkan Perdana Menteri. Ramai orang yang cuba membuat spekulasi. Kononnya Anwar Ibrahim boleh membuat rombakan kabinet pada bila-bila masa. Adakah Anwar Ibrahim sanggup memecat menteri-menteri yang tidak kompeten, kata mereka. Secara peribadi, saya bersetuju kalau menteri-menteri yang tidak kompeten perlu digantikan dengan orang yang lebih kompeten. Hal ini kerana ada beberapa menteri yang kelihatan seperti tak muncul-muncul. Kadang-kadang Anwar Ibrahim kesian juga, terpaksa mempertahankan diri sendiri. Seakan-akan ada menteri yang tak wujud. Tapi anda nilailah sendiri siapa menteri-menteri yang kurang kompeten, kurang bekerja. Jadi apabila Anwar Ibrahim bergurau sedia rombak kabinet untuk selamatkan Perdana Menteri, ini menarik perhatian ramai penganalisis politik dan juga pemerhati politik meskipun dia berseluruh. Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara berseluruh berkata dia sedia membuat rombakan kabinet sekiranya prestasi Malaysia gagal meningkat dalam ranking daya saing dunia Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan pada tahun hadapan. Bercakap pada Majlis Mesyuarat Tahunan Dewan Perniagaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur hari ini, Anwar menjelaskan tindakan sedemikian untuk menyelamatkan Perdana Menteri. Merujuk kepada laporan daya saing dunia, satu kritikan utama adalah kegagalan kami atau sekurang-kurangnya kekurangan keazaman dan komitmen untuk melaksanakan beberapa langkah yang kelihatan tidak popular tetapi kami melakukannya. Jadi pada fikiran saya, itu dengan sendirinya akan menyelesaikan komponen utama kritikan terhadap prestasi ekonomi di Malaysia. Saya berharap insya-Allah tahun hadapan akan mencatat laporan yang lebih baik, kata Anwar. Jika tidak, anda tahu, saya akan dipaksa untuk membuat rombakan kecil dalam kabinet. Itu sahaja cara selamatkan Perdana Menteri, katanya bersambut gelak ketawa hadirin. Anwar berkata demikian ketika memperincikan keputusan-keputusan kerajaan seperti subsidi diesel bersasar dan pelarasan tarif elektrik yang dilihat sebagai tindakan tidak popular. Pagi tadi ketika berucap di Dewan Rakyat, Anwar mengakui kelemahan kerajaan di bawah kepimpinannya berikutan penurunan kedudukan Malaysia sebanyak 7 anak tangga pada ranking daya saing dunia bagi tahun 2024. Semasa sesi soal jawab Perdana Menteri, Anwar mengambil maklum laporan itu dan menggesa pendekatan yang lebih telus terhadap tadbir urus. Anwar berkata dia telah mengarahkan kabinet untuk meneliti laporan tersebut secara menyeluruh dan membincangkan secara terbuka penemuannya. Ada memang
kelemahan yang harus diperbaiki. Cuma saya minta perhatian bahwa secara umum laporan itu masih mengekalkan kedudukan kita sebagai ekonomi yang stabil, katanya. Malaysia jatuh ke tangga ke-34 tahun ini dari tempat ke-27 tahun lepas dalam ranking IMD yang merupakan laporan tahunan komprehensif dan titik rujukan seluruh dunia mengenai daya saing negara. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membidas Anwar mengenai perkara itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini menyatakan kedudukan itu akan bertambah baik memandangkan negara kini dipacu oleh peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi. Anwar ketika berdiam diri apabila ditanya sekiranya dia akan merombak kabinet akibat kejatuhan ranking itu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat berkaitan dengan MHB. MHB tidak pernah dijual kepada pihak asing, kata Anwar Ibrahim, mengulas isu yang dimainkan oleh para pembangkang. Ini pencerahan yang harus Anda tahu dan share kepada semua orang, karena di luar sana ada banyak maklumat yang bohong, fitnah dan tak benar, dispin, ditunggang dan sebagainya. Perdana Menteri menegaskan Malaysia Airport Holding Berhad tidak pernah dijual kepada pihak asing dan terus kekal menjadi milik Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan kononnya MHB dijual menerusi pemilikan syarikat asing adalah sama sekali tidak berbangkit. Malah katanya, pegangan saham majoriti MHB dikuasai Khazanah Nasional dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, yaitu sebanyak 70% meningkat berbanding 40% sebelumnya. Menurut Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan, jawatan pengurusan utama yaitu pengurusi MHB dan Ketua Pegawai Eksekutif MHB juga masih diterajui rakyat Malaysia. Anwar berkata demikian menjawab soalan Datuk Muhammad Shahar Abdullah, BN Paya Besar pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri hari ini. Muhammad Shahar meminta Perdana Menteri menyatakan penjelasan terhadap keputusan konsortium syarikat pelaburan berkaitan kerajaan terhadap penjualan saham MHB itu. Terdahulu, isu pemilikan sebahagian saham dalam MHB oleh Global Infrastructure GIP yang ada kepentingan BlackRock hangat diperkatakan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah penjelasan tepat jelas daripada Anwar Ibrahim. Kalau ada spekulasi dan masih ada yang bercakap-cakap tentang cerita kononnya pemilikan sebahagian saham yang hangat diperkatakan, itu adalah kurang tepat. Yang tepat, kata Anwar Ibrahim, sekali lagi ditegaskan, MHB tidak pernah dijual kepada pihak asing. Dan yang menariknya, Anwar Ibrahim menyatakan pegangan saham majoriti MHB dikuasai Khazanah Nasional dan KWSP, yaitu sebanyak 70% meningkat berbanding 40% sebelumnya. Makna kata penguasaan oleh Khazanah Nasional dan KWSP semakin kuat dalam saham majoriti MHB. Itu yang tepat dan Anda harus kongsikan. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.